Kawan-kawan, tadi kan dekat kelas waktu Puan dengan kawan-kawan kita jelaskan mengenai perimbuhan bahasa asing tu, saya kurang faham lah. Lagipun kan bahasa asing, perimbuhan bahasa asing yang terdiri daripada 3, iaitu bahasa Sanskrit, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Ketiga-tiga tu saya kurang faham. Boleh tak sesiapa yang terangkan dahulu mengenai perimbuhan bahasa asing? Saya rasa saya pun agak kurang faham. Jadinya apa kata Imi saja yang terangkan. Okey, Imi akan mulakan penerangan tentang pengimbuhan bahasa asing iaitu Sanskrit. Okey, boleh kita tengok video ni. Baiklah, saya akan mulakan imbuhan yang pertama iaitu daripada Sanskrit. Bahasa Melayu tidak terlepas daripada menerima sebarang serapan dan pinjaman daripada bahasa-bahasa lain. Baik, kita mulakan dengan pengenalan. Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama terserap dalam sistem bahasa Melayu. Imbuhan bahasa Sanskrit boleh dikatakan banyak digunakan untuk membentuk suatu istilah baharu. Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada 2, iaitu awalan dan akhiran. Awalan maha adalah untuk melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama yang membawa pengertian paling atau tahap terbesar, tertinggi dan teragung. Contohnya, maha siswa, maha raja dan maha guru. Dapat kita lihat bahawa ketiga-tiga kata nama ini menggunakan imbuhan maha untuk membentuk pengertian baharu iaitu tertinggi. Manakala bagi kata adjektif pula, imbuhan maha perlu dieja secara berasingan. Contohnya seperti maha besar dan maha mulia. Imbuhan Sanskrit awalan tata pula khusus untuk menerbitkan kata nama yang membawa pengertian suatu susunan atau peraturan. Contohnya tata cara, tata bahasa dan tata kerja. Selain itu, awalan pra, awalan yang produktif yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutnya. Contohnya prasejarah dan pra-universiti. Prasejarah bermaksud zaman sebelum sejarah mengikut masa-masa tertentu. Dan pra-universiti adalah zaman sebelum kita masuk ke universiti, contohnya matrikulasi dan sebagainya. Imbuhan awalan Sanskrit yang terakhir yang ingin saya sentuh ialah awalan swa. Awalan swa digunakan untuk menerbitkan kata nama yang memberi makna tersendiri, tetapi penggunaannya agak terbatas. Contoh perkataannya ialah swalayan yang bermaksud layan sendiri, swatenaga yang bermaksud tenaga sendiri dan swadaya yang bermaksud kekuatan sendiri. Imbuhan akhiran yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit terdiri daripada wan, man, wati dan nita. Akhiran wan dan man akan menerbitkan kata nama yang membawa pelaku sesuatu perbuatan, pekerjaan, tugas atau pemilik sesuatu sifat atau kepunyaan. Bagi huruf kata dasar yang berakhir huruf I akan diakhiri dengan man. Contohnya, seniman dan budiman. Manakala wan digunakan untuk bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf A. Contohnya, budayawan, sukarelawan dan cendekiawan. Dapat kita lihat bahawa contoh-contoh ini menunjukkan pelaku dan sifat-sifat seseorang. Contohnya, seniman membawa maksud orang yang mempunyai bakat seni dan dapat mencipta hasil seni. Bagi imbuhan akhiran wati dan nita pula, imbuhan ini digunakan untuk menimbulkan kategori jantina iaitu man dan wan bagi lelaki dan wati dan nita
bagi perempuan. Contoh perkataannya ialah seniwati, angkasawati, sukarelawati dan karya wanita. Tetapi penggunaannya tidak tekal. Contohnya, seniman merujuk kepada lelaki, tetapi jeritawan tidak pula merujuk kepada lelaki. Kesimpulannya, banyak perbendaharaan kata Sanskrit diserapkan ke dalam bahasa Melayu dengan cara mengadaptasi bunyi sebutan kosakata Sanskrit mengikut sebutan bahasa masyarakat Melayu. Jadi, kawan-kawan semua faham tentang pengimbuhan bahasa asing iaitu Sanskrit? Oh, begitu rupanya. Mudah saja. Faham? Sangat jelas. Sebenarnya, Ilmi kurang faham tentang pengimbuhan bahasa asing iaitu bahasa Arab. Oh, pengimbuhan bahasa asing bahasa Arab tu mudah saja. Mari saya jelaskan. Begini. Pengaruh bahasa Arab Parsi bermula sejak kedatangan agama Islam ke tanah Melayu. Agama Islam merupakan agama rasmi ketika itu di tanah Melayu. Jadi, bahasa Arab mendapat tempat dalam kalangan penduduk Melayu dan berlakunya proses asimilasi, pembentukan bahasa dan peminjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Terdapat dua jenis imbuhan yang telah menjadi imbuhan kepada bahasa Melayu yang dipinjamkan oleh bahasa Arab Parsi, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Untuk imbuhan awalan, terdapat satu jenis sahaja imbuhan awalan yang diterima daripada pengaruh bahasa Arab dan Parsi, iaitu imbuhan B. B bermaksud tidak. B digunakan untuk menerbitkan sesuatu kata adjektif. Contohnya, kata adjektif adab. Adab merupakan kata adjektif. Jadi, jika kita tambah imbuhan B di depan, seperti biadab, iaitu tidak beradab. B bermaksud tidak. Selain daripada contoh tersebut, sepertinya adalah biadab, binormal dan bilazim. Seterusnya, imbuhan akhiran. Terdapat 6 jenis imbuhan akhiran yang telah menerima pengaruh daripada imbuhan dalam bahasa Arab Parsi. Yang pertama, imbuhan wi, i, iya, in, ad dan a. Baiklah, imbuhan akhiran yang pertama dan yang kedua ialah imbuhan wi dan imbuhan i. Imbuhan ini digunakan untuk menimbulkan bentuk kata adjektif dengan mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Kedua-dua akhiran ini bersifat kelainan dan penggunaan kedua-dua imbuhan ini iaitu imbuhan wi dan imbuhan i berdasarkan kata dasar, huruf akhir kata dasar. Sebagai contoh, imbuhan wi digunakan apabila kata dasar berakhir dengan huruf vokal. Contohnya, dunia menjadi duniawi, syurga menjadi syurgawi. Begitu. Dan seterusnya, contoh yang lain seperti sejarawi, manusiawi. Ya. Seterusnya, imbuhan i pula digunakan apabila huruf akhir kata dasar adalah huruf konsonan. Sepertinya, contohnya seperti bahari, azali dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya imbuhan akhiran iyah, I-A-H, iyah. Akhiran iyah ini digunakan untuk membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya seperti alam. Perkataan alam menerima imbuhan iyah menjadi alamiah. Lahir jadi lahiriah, batiniah dan sebagainya. Baiklah, seterusnya imbuhan akhiran in, ad dan a.
imbuhan-imbuhan ini sering kita gunakan dalam pertuturan kita seperti hadirin hadirat, muslimin muslimat. Jadi, imbuhan ini adalah untuk menunjukkan kata nama bagi jantina, lelaki dan perempuan. Contohnya, muslimin ditujukan kepada golongan lelaki, muslimat ditujukan kepada golongan perempuan. Contoh imbuhan bagi in adalah hadirin. Hadirin adalah untuk lelaki, hadirat untuk perempuan. Munafikin. Contoh perkataan bagi imbuhan ad pula adalah hadirat, munafikat, muslimat. Dan contoh untuk imbuhan adalah qari'ah, solihah dan sebagainya. Ilmi, Izzati, ada apa-apa yang tak faham? Penerangan Nadia tadi sangat jelas. Betul-betul saya setuju. Penggunaan bahasa pun ringkas dan mudah difahami. Terima kasih Izzati, Ilmi. Tetapi kita pelajari ada 3 penyimpan bahasa asing. Bahasa Sanskrit, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Untuk bahasa Inggeris ni, saya rasa saya agak kurang faham. Izzati boleh jelaskan? Boleh, tiada masalah. Untuk kamu semua boleh. Begini penyembuhan bahasa Inggeris tu. Imbuhan daripada Yunani, Latin, Inggeris. Menurut Nik Safia Karim et al. 2015, imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Yunani, Latin, Inggeris. Tetapi umumnya, imbuhan-imbuhan tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu, kecuali beberapa bentuk imbuhan awalan seperti pro, anti, mono, poli, auto dan supra. Bentuk-bentuk imbuhan yang lain terserap ke dalam bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada kata pinjaman. Bagi awalan pro, digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju atau menyokong, memihak atau menyebelahi sesuatu bahagian. Manakala, bagi awalan anti pula, imbuhan ini digunakan untuk menunjukkan tanda menentang, membantah dan melawan. Bagi awalan poli, digunakan bagi melambangkan sesuatu kuantiti itu dalam kuantiti yang banyak. Manakala bagi auto, digunakan untuk perkataan yang membawa maksud secara bersendirian. Sub pula, imbuhan ini sesuai untuk memberi makna sebahagian daripada keseluruhan. Dan akhir sekali, supra, imbuhan ini digunakan pada perkataan yang memberi pengertian melebihi, mengatasi dan merentas. Contoh imbuhan awalan pro, pro barat, pro majikan, pro kerajaan, pro komunis, pro aktif, pro pembangkang dan pro Amerika. Contoh imbuhan awalan bagi anti pula, anti jirim, anti kemajuan, anti penjajah, anti sosial, anti biotik dan anti Israel. Bagi imbuhan awalan poli, poli cakra, poli arca, poli klinik, poligami, polinominal, polisemi, polifasa dan politeknik. Contoh imbuhan awalan bagi auto, automatik, autonomi, autograf, automorf dan autocarta. Contoh imbuhan awalan bagi sub pula, sub bidang, sub standard, sub kelas, sub golongan, sub topik, sub sistem dan sub kategori. Dan akhir sekali, contoh imbuhan awalan bagi supra pula, supranasional, suprakelas, suprasegmen, suprasistem, supragolongan dan suprakategori. Seterusnya, kita pergi kepada imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran terdapat 5 contoh yang telah disediakan, iaitu isma. Isma, imbuhan ini merupakan bahasa Yunani purba yang sesuai digunakan dalam bahasa Melayu
bersama-sama perkataan yang membawa istilah falsafah atau politik. Manakala imbuhan airan IK, imbuhan jenis ini sesuai digunakan untuk perkataan yang melambangkan sesuatu bidang khusus. Seterusnya, IS, is, imbuhan ini membawa maksud individu yang melakukan sesuatu. Seterusnya, SI, C dan juga ALI. Contoh bagi isma, kapitalisme, kolonialisme, idealisme, nasionalisme, realisme dan sosionalisme. Seterusnya, imbuhan akhiran IK, ik, patriotik, linguistik, fonetik, logistik, scientific, fonemik. Kemudian kita pergi kepada contoh imbuhan akhiran C, klasifikasi, revolusi, sensasi dan potensi. Contoh imbuhan akhiran al pula, klinikal, praktikal, leksikal dan kritikal. Yang terakhir, imbuhan akhiran is, praktis, kritis, sistematis, magis, ekonomis dan pragmatis. Dah faham ke belum perempuan bahasa Inggeris tu? Dah. Mudah je Izzati. Betul. Hai. Terima kasih semua atas penerangan. Sama. Imi Izzati, bukan ke sekarang ni kita kena buat tugasan? Ya, betul juga. Rasanya kita dah rancang nak buat tugasan ni di luar kan? Jom kita gerak sekarang. Boleh je. Sekejap. Ada demo. Semua pelajar mestilah menghadiri majlis resmi pada ketetapan berikut. Resmi? Resmi macam salah je. Bukan ke rasmi? Betul tu Izzati, resmi merujuk kepada kebiasaan, manakala rasmi tu pula merujuk kepada sesuatu perkara yang telah disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Jadinya, penggunaan perkataan yang sesuai dalam memo ini ialah Cepat dah Nadia. jangan lupa tutup switch tu. ditutup, dibawa. Salah ni. Ditutup dan dibawa perlu dieja rapat. Kalau jarak tu untuk arah, contohnya macam di atas, di bawah. Jadi, papan tanda ni salah. Yang betulnya Hello, buat apa? Tengah makan. Mana boleh makan? jangan bising lah dapat tadi. Tolong jangan bising. Tolong jangan bising apa ya? Yelah, tolong jangan bising ialah ayat yang salah. Tolong dan jangan ialah kata suruhan. Dia tidak boleh berada bersebelahan. Jadi, ayat yang betul ialah Gimnasium. Ni salah ni. Gimnasium prasekolah. Ejaan sebenar gimnasium adalah seperti manakala prasekolah pula seperti Jom main tenis. nanti sebelum kita main tenis, kita dah tahu peraturan dulu.
Semua pemain-pemain hendaklah memakai pakaian lengkap warna putih. Semua pemain-pemain? Salah ayat ni. Semua sudah menunjukkan bilangan yang ramai. Pemain-pemain pula juga menunjukkan bilangan yang ramai. Jadi ayat yang sebetulnya ialah Zati, Ya? Nadia, 3 hari lepas saya telah pergi ke festival makanan di Batu Pahat. Tahu tak, terdapat banyak kesalahan kata atau ejaan yang terdapat dalam papan iklan gerai mereka. Apa dia tu? Saya ada tangkapkan gambar. Jom kita tengok sama-sama. Cuba kawan-kawan lihat papan iklan yang terdapat pada gerai ini. Ejaan mi M-E-E? Bukan ke mi M-I mi ke? Betul, ejaan mi yang sebenar ialah M-I mi. Begitu juga dengan ejaan kuih tiaw. Tadi tengok mi tu sedap je. Saya rasa kan hari ni saya nak beli nasi biryani. Ilmi dengan Nadia nak tak? Nak. Masih ramai lagi yang keliru tentang penggunaan atau cara mengeja nasi biryani yang betul. Cara mengeja yang betul ialah Nampak ini tak? tu. Ini. Agak-agak Hanif pandai tak cari bahan dapur. Pak Azaz Tengah dengar radio. yang Hanif dan Pak Azaz Agak-agak ada berapa ya kesalahan kata dalam radio ni tadi? Saya rasa banyak je. Betul, saya rasa sebanyak juga. Jom kita tembak sama-sama. Agak-agak Hanif pandai tak cari bahan dapur. Pak Azaz terror ke buat fashion ni. Terror? Perkataan tu tak ada dalam kamus bahasa Melayu kan? Betul? Perkataan terror boleh diubah menjadi pandai atau boleh. Contoh ayat yang betul. Nantikan apa agaknya yang Hanif dan Pak Azad kena buat kat Ion untuk cabaran diorang. Kawan-kawan dengar tak? Diorang. Diorang. Ada lagi satu. Kat Ion. Kat Ion? Hmm. Penggunaan kad adalah salah. Jadi, boleh digantikan dengan perkataan diorang perlu ditukar menjadi mereka. Baik, mari kita teruskan. Inilah cabaran Ramadan era bersama Ion. Orang lelaki ni agaknya tahu ke nak cari segala persiapan raya. Banyak nak kena prepare dan beli ni. Jom kita tengok macam mana hidup. Terdapat satu lagi kesalahan kata dalam ayat yang digunakan tadi. Prepare. Betul. Pencampuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi, ayat ini boleh ditukar menjadi Okey. Saya rasa kita sudah boleh baliklah. Jom. Zati. Awak sedang buat apa tu? Saja duduk-duduk sambil baca informasi-informasi terbaru ni kan banyak kan. Dengan baru-baru ni kawan saya ada bagi saya email. Nak baca sama-sama tak? Jom. Tapi kan macam banyak je kesalahan penggunaan kata. Kan? Saya pun rasa Ish si Nadia ni kan. Jom kita semak sama-sama.
Cuba kawan-kawan baca teks email tersebut. Macam banyak je kesalahan kan? Mari kita analisis kesalahan yang terdapat pada email bersama-sama. Terdapat beberapa kesalahan yang dapat dikenal pasti melalui teks email tersebut. Antaranya adalah perkataan baru ni kan. Penggunaan perkataan baru tidak sesuai untuk ayat tersebut. Hal ini kerana baru itu digunakan untuk menggambarkan masa. Sepatutnya perkataan baru harus digantikan dengan perkataan baharu, iaitu digunakan untuk menggambarkan sifat sesuatu objek. Manakala perkataan ni kan haruslah dibuang supaya ayat yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan jelas. Seterusnya, penggunaan perkataan tak. Penggunaan perkataan tak dalam bahasa Melayu tidak salah, tetapi harus disesuaikan dengan ayat yang ingin disampaikan. Berdasarkan ayat tersebut, perkataan tak tidak sesuai dan harus digantikan dengan perkataan tidak. Seterusnya, perkataan ada benda ni nak share. Perkataan ada benda ni nak share tidak sesuai untuk digunakan dalam ayat tersebut. Yang pertama, telah berlakunya kerancuan bahasa, iaitu pencampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Sepatutnya, penulis harus menulis ada perkara yang ingin saya berkongsi dengan awak. Kemudian, terdapat juga lagi kesalahan yang terdapat dalam teks email tersebut, iaitu penggunaan kata penguat bagi perkataan amat jarang sekali. Di sini, kita dapat lihat terdapat 2 kata penguat. Maka penggunaan kata penguat yang digunakan oleh penulis salah dalam teks email tersebut. Maka penulis harus memilih salah satu kata penguat, iaitu amat jarang ataupun jarang sekali. Selanjutnya, penggunaan boleh ke. Di sini, ke merujuk kepada tempat, arah. Jadi penulis telah menggunakan perkataan yang salah, iaitu ke. Oleh itu, penulis perlulah menulis bolehkah bagi mengajukan pertanyaan. Akhir sekali, ejaan email. Penulis telah mengeja email yang salah. Kenapa? Hal ini kerana email merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Oleh itu, email haruslah diletakkan sepang, iaitu sepang mail. Email. Ini dia teks yang betul.